الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان ووفقنا وهدانا لقيام رمضان وأنزل علينا الكتاب والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون لقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin muslimin, Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi seorang hamba takut kepada Allah serta merasakan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, al-khawfu at-taqwa huwa khawful minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu iaitu kita takut sebenar-benar takut serta merasa kita adalah hamba Allah. Dan takut ataupun takwa kepada Allah juga kita kerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada Allah juga tuan-tuan dengan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian Allah kepada kita, walaupun sedikit, kesihatan sedikit, harta benda walaupun sedikit, tapi kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga digelar sebagai hamba yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan usia yang Allah bagi kepada kita, umur kita, tenaga kita, dengan kerjakan amalan-amalan salih sebagai bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 11 Ramadan. Saya yakin di kalangan kita rasa sempurna sebahagiannya Ramadan telah lepas 10 hari lebih kepada kita. Dan kita masih lagi ada ruang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai 20 hari dah kita dalam Ramadan. Dan itu pun belum tentu lagi kata kita akan sempat ataupun dare dengan Ramadan sepenuhnya untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di masa yang sama, tiap-tiap hari kita akan dengar khabar berita kematian walaupun dalam bulan Ramadan. Mungkin di kalangan kita rasa sempurna ataupun baru nak sempurna dalam ibadat puasa, walaupun awal-awal puasa hari tu rasa dah go lapar dan juga letih. Tapi 10 hari lepas lagi kita mula rasa biasa dan sentiasa rasa nak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga solat tarawih, sembahyang tarawih. Setahun kita tinggal dia, 10 hari lepas kita baru rasa nak biasa. Alhamdulillah, sebab Nabi SAW ajar kita puasa serta berharap balasan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berqiyam juga serta kita berharap balasan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa-siapa yang puasa ataupun man qama shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa, siapa yang dirikan semaya 5 waktu, alhamdulillah, ganjaran yang dia luar biasa tuan-tuan.
Semaya sunat tarawih agak luar biasa, lebih lagi sebab tak ada di bulan lain daripada bulan Ramadan. Qiyamul Lail kita rasa rajin luar biasa lebih pada bulan-bulan lain-lain. Pasti sekali kita berharap kepada Allah. Dan Nabi ajar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam khutbah pendek hari ini saya ingin sampaikan beberapa perkara lagi yang dengan masa yang ada lagi hampir 19 hari, mudah-mudahan kita rebut amalan-amalan yang mana Quran alhamdulillah kita dah sempurna sebahagiannya, tarawih kita dah sempurna, puasa dah sempurna. Mungkin hari ini ada 2-3 perkara saya nak mai kongsi dalam khutbah hari ini tuan-tuan. Yang pertama, Nabi SAW ketika Nabi pergi buka Mekah Yaumul Fath pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tahukah kita dalam bulan Ramadan ni banyak benda yang sebab jadi tanda kemenangan umat Islam. Banyak peristiwa dalam sejarah yang menentukan kata kita umat yang benar biasa dalam bulan puasa. Dan jangan pula kita bulan puasa yang tak ada kena perang dengan siapa, tak ada kena susah dengan situasi apa-apa, kita Allah dengan kita sendiri walaupun tak ada apa-apa yang jadi halangi. Jangan tuan-tuan. Sebab bulan puasa bulan kemenangan. Nabi SAW berjaya buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas beliau hijrah pergi kepada kota Madinah, berkali-kali usaha nak kelik kembali kepada kota Mekah. Sebab Kaabah masih lagi penuh dengan berhala, penuh dengan sembah-sembah bukan sembah Allah. Maka pada tahun 8 Hijrah berjayalah dengan izin Allah, pertolongan Allah yang berlaku dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Maka dalam bulan puasa juga yang Nabi berjaya buka Mekah, Nabi SAW semaya sunat duha 8 rakaat. Nabi semaya sunat duha 8 rakaat depan Kaabah, tanda kesyukuran, tanda kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Islam termasuk kita sampai hari ini. Maka puasa lepas dah 10 hari penuh kedak lagi kita, ataupun ada masa lagi kedak kita untuk nak berazam semaya sebagai sunat duha. Satu contoh Nabi SAW khususnya dalam bulan Ramadan. Mungkin sunat tarawih kita sempurna, qiyamul lail kita bangun bekok kaki alhamdulillah sebahagiannya. Tapi satu sunnah lagi yang kita jangan lupa, yang juga Nabi pernah tunjuk aja kemenangan yang Allah bagi kepada Nabi dan juga umat termasuk kita. Nabi semaya duha 8 rakaat. Maka dengan masa yang ada hampir 19 hari lagi ni, marilah saya suruh kepada ahli Jumaat semua semaya sunat duha, tanda kesyukuran, dan banyak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di hadis yang lain Nabi sebut ganjaran sunat duha agak luar biasa tuan-tuan. Sehingga Nabi sebut sunat duha yang kita semaya juga ganjaran pahala dia sama dengan umrah dan juga haji. Sunat duha yang kita semaya ganjaran dia sama dengan umrah dan juga haji. Tu tanda kata Islam adalah agama untuk semua, bukan orang kaya saja. Orang miskin yang tak ada peluang katakanlah nak pergi buat haji, nak pergi umrah, tapi dengan sunat duha yang Allah gantikan sama dengan haji dan juga umrah. Sebab Nabi sebut sesiapa yang sudah semaya subuh secara jamaah dan dia istirahat, zikir, baca Quran, maka timurnya duha, timurnya matahari, dia semaya sunat duha, tak ada gapo yang dia bawa kelik kecuali pahala yang sama dengan haji dan juga umrah tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW satu ketika ada orang mari hadiah dia 100 ekor kambing. Ada orang mari hadiah kepada Nabi SAW 100 ekor kambing. Maka Nabi SAW terus panggil para sahabat-sahabat dia yang miskin, mari bari ambil kambing.
Nabi sedekah, Nabi wih berhabis kambing 100 ekor tu. Yang orang mari hadiah dia. Sehingga dikatakan dalam sejarah, Aisyah radhiyallahu anha rasa gembira sebab 3 bulan dah dapur dak berasak dengan Nabi ni. 3 bulan dah tak boleh masak dapur. Sehingga sahabat tanya, wahai Aisyah, 3 bulan mu tak wasak dapur, tak masak dengan Nabi mu ke gapo? Maka Aisyah kata, wahai sahabat, tak ada gapo lain aku makan dengan Rasulullah kecuali buah tamar dan juga air kosong. Itu makanan yang paling cukup tinggi-tinggi bagi Rasulullah dan juga isterinya. Kita tu basic baru tuan-tuan. Mukaddimah buka puasa baru tu. Tapi Nabi adalah kemuncak dah. Sehingga masa tersebut Aisyah rasa gembira hari ni boleh masak dah ni. Sebab tahu khabar kata orang hadiah kepada Nabi 100 ekor ni, mungkin adalah 2-3 ekor untuk kita ya Rasulullah. Maka Nabi kelik sampai rumah. Dikatakan dalam sejarah, Aisyah lekas tanya Nabi, ya Rasulullah, aku bunyi khabar kata, hari ni orang hadiah kamu kambing 100 ekor tu. Mana hak kitanya? Tak ada ke sekor 2 untuk aku nak meleh, nak masak ni? Kita nak makan juga. 2-3 bulan tak berasak dapur tu. Maka Nabi kata, Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku ikut orang belaka dah. Aku sedekah kepada orang miskin belaka dah. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, bapa tak taruh sekor 2 hak kita? Bapa tak sipai sekor 2 hak kita sebagai bekalan? Maka Nabi kata, wahai Aisyah, yang aku sedekah 100 ekor itulah hak kita. Aku sedekah 100 ekor itulah hak kita yang akan taruh dengan banci Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti tu. Kita ni salah faham tuan-tuan. Yang kita hayat kelik tu hak kita rasa gitu. Tapi Nabi ajar kita sedekah Nabi tu 100%, tak ada 2.5% sebab kita ada. Sedekah Nabi ni 100% kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada 2.5 sebab kita ada. Tu ada sebahagian kita maaflah 2.5 pun lari lagi, eloh lagi. Tapi Nabi SAW boleh 100% sedekah kepada orang fakir miskin. Maka layaklah bulan Ramadan. Bulan yang kita kadang-kadang pernah ada sebelum ini, pernah makan kenyang sebelum ini. Allah beri kita rasa bagaimana kalau kita tak makan, seperti mana orang-orang lain tak makan. Tu Allah uji kita. Bukan tanda kata kita tak boleh makan selepas ni, tapi Allah nak beri kita rasa. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Akan boleh lihat orang yang nipu dengan agama Allah. Akan boleh tengok orang yang suka nipu dengan agama Allah. Kata dia ahli agama, kata dia kuat agama, tapi dia biarkan anak yatim lapar dan juga orang miskin lapar. Maka saya seru kepada jemaah semua, bulan Ramadan bulan yang layak untuk kita nak infakkan harta kita fi sabilillah. Marilah kita sama-sama rancangkan harta kita, mudah-mudahan harta kita dibersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dihalalkan oleh Allah dunia dan akhirat tuan-tuan. Sebab Nabi SAW boleh 100 keluar 100. Walaupun dia sendiri tak boleh makan sedap supaya kita makan lah ni. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi SAW juga sebut, ainan la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah. Satu amalan juga yang saya seru kepada hamba Allah semua. Nabi SAW sebut, 2 jenis mata yang api neraka tak akan bakar dan makan. 2 jenis mata yang api neraka tak akan bakar dan makan, nyala pada hari akhirat kelak. Ainun bakat min khasyatillah, iaitu mata yang mengalir air mata kerana takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mata yang mengalir air mata yang takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala.
Saya tanya pada kita, 10 hari yang kita dengar Quran, 10 hari yang kita baca Quran, sama ada kita baca sendiri dan kita semaya tarawih belakang imam yang baca, kita apabila dengar azab, kita dengar jahannam, kita dengar nar, apakah rasa kita, tuan-tuan? Pernah ke tak setitik tubik air mata kerana takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? 10 hari lepas Ramadan, berapa titik kah di kalangan kita yang keluar air mata kerana takut insaf diri, insaf dosa dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa titik dah di kalangan kita? Sedangkan Nabi sebut 2 jenis mata yang api neraka tak akan makan, iaitu mata yang sentiasa mengalir air mata kerana takut kepada azab Allah. Maka masa yang ada lagi, janganlah semaya semata-mata semaya tanpa doa kita dengan Allah. Janganlah qiyamul lail tapi tak ada rasa apa-apa, yang rasa hanya bekak kaki dan juga kebah kaki. Yang penting perasaan kita, insaf kita kena keluar, tuan-tuan. Walaupun setitik air mata kita kena azam, kena tubik aku tahun ni dalam bulan Ramadan, air mata keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku akan selamat di hari akhirat nanti, insya-Allah taala. Maka amalan yang akhir saya akan sampai pada khutbah pendek hari ini, iaitu doa, tuan-tuan, doa. Kalau kita baca ayat puasa, bawah kali dalam muka yang sama, Allah sebut tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hamba aku tanya di mana aku, hai Muhammad, maka aku dekat. Kalau kita baca ayat lain, Allah akan jawab dengan satu cara lagi, kul. Tapi dengan ayat ini Allah tak ada kata kul, Allah jawab terus fa inni qarib. Tu tanda jawab Allah tu dekat dah dengan kita. Bapakah lagi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Bapakah lagi kau puasa, kau kuat amal ibadat, kau kita ralik dengan Allah Subhanahu wa taala? Kau kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan di sebalik ujian, di sebalik kesusahan itu, Allah sedang menunggu doa kita, wahai hamba Allah. Maka boleh puasa, boleh doa. Kalau kita perhati, Nabi SAW sendiri ajar kita, tiap-tiap amalan, lebih lagi puasa tu ada doa. Sebelum buka puasa suruh doa, sebab di situ doa mustajab. Ketika sahur pun suruh doa. Apakah lagi semaya, dalam semaya, lepas semaya, kita sendiri suruh doa, tuan-tuan. Jangan kita jadi umat yang malas. Sedangkan bulan Ramadan bulannya penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, cuma kita sendiri yang tak sih. Maka bulan Ramadan, bulan yang patutlah saya seru kepada kita semua selaku hamba Allah, banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tengok dalam syarah Nabi juga, bukanlah kejayaan itu mari daripada usaha dan juga tenaga para sahabat dan juga Nabi, tapi mai pada doa Nabi dan juga para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi khatib ingin seru kepada saya sendiri dan juga kepada kita semua selaku hamba Allah,
ibadallah, jadikanlah kita hamba yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah serta merasakan kita hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba syaitan, bukan hamba nafsu. Kita adalah hamba Allah, tuan-tuan. Maka takutlah kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selawat di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak ajaran Nabi yang jadi jasa untuk kita turut sebagai tapa matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah dan juga para malaikat sentiasa selawat di atasnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كم صلاة.